Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi bertemu dengan korang semua. Pada subscriber, terima kasih pada korang yang telah subscribe, dan kepada yang belum subscribe, bagilah support subscribe channel saya untuk saya lebih giat lagi bercerita berbagai story tentang segmen seram. Yang kalau korang boleh ada cerita story yang nak disampaikan kepada saya, korang boleh lihat di description yang saya telah letakkan di situ, di mana korang boleh tinggalkan ataupun korang nak berhubung melalui caller, so korang boleh caller di talian yang saya letakkan pada description tersebut. So sebelum tu kita layan intro dulu. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, seperti yang dijanjikan, saya nak bercerita dua buah kisah cerita seram. Yang kalau korang kata seram-seram lah, kalau korang kata tak seram lah, tapi pada saya cerita ni agak seram, walaupun dia bukan menyeramkan, tapi dia agak seram. Cerita yang saya nak mulakan adalah cerita dia bermula daripada pengalaman saya dululah, sebelum saya cerita yang bualan daripada penduduk taman perumahan ini. So saya mulakan dengan cerita daripada cerita saya. Cerita tu bermula di rumah ini. Cerita tu lebih kurang 7 ke 8 tahun yang ke belakang. Bermula daripada waktu subuh. Ketika itu saya, suami isteri lah, seperti biasa akan keluar di waktu pagi untuk bekerja, mencari nafkah. Itulah adalah kita punya rutin harian. Jadi waktu itu kira-kira 5:30 pagi, wife saya bangun dululah untuk mandi. Jadi sebelum saya mandi, saya pastikan wife saya mandi dulu. Jadi waktu selepas dia mandi, so saya akan masuk mandi. Bila saya mandi, wife saya akan jerang air dan buat minuman sebelum kami bertolak untuk pergi ke kerja. Jadi wife saya tadi di ruangan dapur akan buat bancuhan minuman sebelum kami pergi kerja lah. Bila mana wife saya buat minuman di ruangan dapur, so ketika itu saya berada di ruang tamu. Dia bercakap di ruangan dapur, saya bercakap di ruangan tamu. So agak jauh lah kita orang sembang. Macam nak kata jerit, dia bukan jerit, tapi ketika itu waktu hampir-hampir menjelang subuh. So cara percakapan kami mungkin agak kuat lah kalau didengar. So kalau ada di kalangan jiran-jiran kami yang bangun pada waktu itu, maybe lah saya merasakan mungkin dia boleh dengar apa yang kami bualkan. Tapi perbualan yang kami bualkan itu mungkin yang tidak jelas didengar apa yang kami ceritakan. Dia hanya boleh mendengar, oh ada orang belah bangun dan ada orang sembang lah, kata mungkin dia orang ni suami isteri akan cerita apa benda lah. Jadi wife saya tadi
buat bancuan untuk minuman. So saya di ruangan tamu akan sembang itu. Dalam kami sembang-sembang perbualan waktu tu, saya tak ingat apa yang kami bual. Bila kami bual, so saya fikir bualan tu mungkin agak kuat. So saya pergi ke ruangan dapur tadi lah. So pergi lagi dengan jarak dekat untuk kami lebih bersembang seperti orang biasa lah, normal lah, di depan face to face. Lebih kurang macam tu lah, cerita dia lebih kurang macam tu lah. Okey, kami sembang. Waktu kami sembang tu, okey, isteri saya ni duduk di sengki, ruangan sengki. Dia buat bancu kopi tu di ruangan sengki. Di hadapan sengki tu terdapat sebuah tingkap. Di rumah saya ni ada sebuah tingkap dapur yang orang panggil satu daun. Dia bukan 3 ataupun 2 daun, 1 daun. Dan di sebelah tingkap ada sebuah pintu. Okey, wife saya bancu untuk buat minuman. So kami sembang. Tiba-tiba waktu ketika itu saya ternampak di ruangan tingkap yang saya katakan tadi tu, dia terbuka sikit untuk menghirup udara waktu pagi. Ya, udara tu boleh masuk, hidup udara lebih segar lah. Tingkap kami ni dia tinted, dia gelap. Dia sifat tingkap ni di luar tak boleh nampak dalam boleh nampak luar pada waktu siangnya. Apabila ruangan dalam rumah diterangi dengan cahaya lampu, maka di luar akan nampak di dalam, dan di dalam boleh nampak di luar. Itu sifat tingkap tinted gelap. Itulah. Dalam kami berbual-bual itu, saya kelihatan kelibat putih yang lalu di bahagian belakang tingkap, mana di luar rumah. Dia lalu di ruang tu. So saya ternampak dia sekilas macam tu. Bila saya nampak, saya tergamam tu, apa yang aku nampak tadi. So saya cakap dengan bini saya, awak nampak apa yang nampak? Tak nampak apa pun, kata. Dia bancu minuman, mana dia nak tengok keluar lah. Tapi saya tanya lah, dia nak berbual kan. Saya nampak ada kelibat putih lalu lah. Dia pula kata, mana ada, tak ada apalah. Pandai-pandai. Kata ada, saya nampak. Dalam perbualan kami yang macam biasa tu, dia bertukar suasana. Jadi tegang sikit, bertelagak macam apa kata, menegakkan sesuatu. Jadi saya menegakkan benda yang saya nampak. Dia menafikan apa yang dia tidak nampak. Jadi saya tak puas hati. Saya keluar rumah. Pergi di ruangan belakang rumah. Saya ambil pusingan, masuk di belakang rumah. Saya mencari-cari apa benda yang kelibat yang aku nampak tadi tu. Fikir macam tu kan. Pergi menyiasat lah, cari lalu kat belakang, tengok apa benda. Tapi di belakang rumah saya tu ada jiran belakang. Rumah dia kalau tengok padakan waktu itu, tingkap dia nyala lampu lah. So ada orang tu, dia dah bangun lah kiranya. Tak tahulah dia dengar apa yang saya membebel di luar ataupun tidak, wallahualam. Tapi saya mencari, saya bebel kat luar tu, bertanya diri sendiri, benda lah yang aku nampak ni. Lalu kita cari, tak jumpa. Benda apa yang aku nampak? Orang macam tu lah. Aku tak puas hati sampailah daripada hujung ke hujung. Jadi tak puas hati, fikir-fikir, malah nak ambil masa yang lama kan, pasal kami dah nak pergi kerja. So patah balik lah.
patah balik masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, sapi masuk dalam rumah tu, tanya baliklah pada wife saya. Ya, awak betul ke awak tak nampak kata? Mana saya nampak, tak tahu apa awak. Tak apa-apa awak tengok dah. Benda orang kata tak ada. Awak cakap ada. Tapi apa yang saya nampak itu adalah benar-benar. Saya kelibat lalu di belakang. Tapi untuk memastikan apakah entiti itu, Allah alam. Cuma yang jelasnya kelibat putih. Di Malaysia ni terkenal dengan kelibat putih ni ada 2 je entiti. Yang saya tahulah, tak tahulah kalau ada jenis lain. Kan? Apa yang korang tahu, 2 entiti tu. Yang putih biasanya kita dengar, ataupun tak tahulah kalau ada entiti lain. Allah alam. Tapi yang jelas putih itulah dia. Tapi selepas saya masuk ke dalam tadi tu, bertanyakan semula pada wife saya, dia pun tak nampak. So tanpa kita orang melengah ambil masa yang agak panjang, saya lupakanlah kisah tu. Tapi sampai ke sekarang pun tak tahu apa entiti tersebut. Allah alam. So itulah kisah pertama yang boleh saya sharekan kepada korang. Kisah yang keduanya, di mana saya akan menceritakan kisah ini, kisah yang dibual-bual oleh penduduk setempat. Mungkin daripada mereka ada yang telah nampak, mungkin tak nampak. Tapi ada beberapa orang yang telah nampak di kawasan lorong yang saya pernah nampak itu. So di mana pernah nampak, di mana cerita yang pertama saya tadi itulah. Cerita tu ada kaitan pada cerita yang kedua. Oh, cerita ni mana apa yang saya nampak itu bukan saya seorang pernah nampak. Ada lagi orang yang pernah nampak. Okey, cerita ni dikatakan jiran-jiran saya ni yang mengatakan benda tu memang laluan dia di ruangan belakang rumah kami semua. Tapi apakah kebenarannya itu, Allah alam. Tapi itulah yang diceritakan oleh jiran-jiran yang pernah nampak. Dan ada yang terjumpa selain daripada ruangan belakang dapur, ada juga yang ternampak di halaman depan rumah. Saya tak boleh nak ceritakan siapakah orang tu yang pernah nampak. Saya rahsiakan. Tapi daripada apa yang diceritakan oleh orang tu, dia pernah nampak entiti tu tunggu di hadapan rumah jiran yang lain. So, jiran maknanya jiran lain sebaris dengan kami punya rumah. Jiran yang lain nampak benda tu di hadapan rumah jiran yang lain. So macam tu cerita dia. Dia tunggu saja di pintu hadapan pagar. Kejadian itu lama juga, di mana mungkin selepas saya jumpa, so baru cerita tu berlaku mungkin setahun selepas ataupun dalam tahun tu juga mungkin berlaku. Tak ingat dia punya kitaran kejadian yang berlaku tu. Tapi apa yang diceritakan memang laluan belakang rumah itu adalah laluan beliau. So ceritanya kejadian tu berlaku di, kalau tak silap kejadian tu sebelum Ramadan ataupun selepas Ramadan, wallahualam. Tapi cerita itulah yang dijumpainya oleh jiran yang
nampak. Tapi apa yang dia nampak lain daripada apa yang saya nampak. Yang saya nampak itu adalah gula-gula, dan di mana yang jiran yang nampak itu adalah kakak cinta. Itu yang dia nampak. Dan ada beberapa lagi jiran yang pernah nampak di kawasan belakang rumah kita orang. Jiran yang lain, bukan jiran yang sebaris, tapi di belakang rumah kami ni, dia macam rumah zaman sekarang. Kalau rumah teres panjang, ada lorong di belakang, kemudian ada lagi sebaris lagi di belakang. Orang kata belakang bertemu belakang. So ada yang rumah jiran tersebut telah nampak juga apa yang dia nampak di ruangan dapur itu. Saya rasa itu je yang saya boleh sampaikan kepada korang cerita dia. Cerita yang kedua dia agak pendek daripada cerita yang nombor satu, tapi cerita yang kedua itu ada kaitan dengan cerita apa yang saya nampak yang saya ceritakan di cerita yang pertama tadi. So rasa itu saja yang saya boleh sharekan kepada korang. So jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.